Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayatullah laduni, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, nikmat hidup di mana sebelum ini kita belum disebut ada. Setiap mukadimah ni saya mengingatkan balik pada diri saya dan semua, dan barang siapa yang dah ingat dirinya tak ada, bagus, teruskan. Cuba kita setiap kali talk kenal diri kenal Allah ni, kita kena selalu ingatkan. Barang siapa yang dah ingat teruskanlah. Ya, maknanya kita ni tidak mempunyai hidup hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Aku, Allah Ta'ala kata, aku Allahu la, semuanya tak, melainkan yang ada hay, hidup aku. Itu kita selalu baca lepas solat kan, baca ayatul ada surah Baqarah, ayat kursi digelar kan. Dia kata Allah, mula dia Allahu la, hu Allah, aku tak ada, hu semua tak ada, la tak ada, hu nu la ilah, melainkan yang ada hanya hay, hayyu qai, dia yang hidup, dia yang menyatakan, iaitu mendirikan semua, menegakkan matahari, bulan, bintang semua dia yang tergantungkan. Tu sifat hidup. Lepas tu dia gantungkan, dia berdirikan, dudukkan, apa semua Allah. Kita nampak yang nyata ni semua adalah hayyu qayyum, hidup, dan dia menyatakan dengan berbagai keadaan, berdiri, duduk, baring, keadaan tergantung, semuanya Allah. Menyatakan siapa? Menyatakan yang ada hanya Allah. Jadi kita duduk sini ingatkan balik supaya leburkan kita tak ada. Baru kita akan nampak jelas setiap detik-detik saat nafas kita ni ada, dipanggil tadi apa, menyata, dia menyatakan, tak ada lagi dah. Nafas kita sendiri pun naik, dia naikkan, turun, dia turun, berhenti, tak ada apa pada kita. Jadi kita ingat yang lain-lain yang Allah ciptakan, syurga, neraka dan seisi dunia ni semua, harta, wanita, tahta, kedudukan, emas, apa saja, duit, itu kita ingat amat nikmat. Makanan tu makanan ni macam-macam pemandangan. Tu kita ingat. Rupanya merasakan tidak ada akuan diri tu lebih nikmat. Kita balik pula jadi dia. Jadi mula-mula kita nampak ke depan, kita nampak best ni best tu best. Tapi bila kita kenal Allah, kita balik ke belakang balik, kita ni tak ada, itu lagi best. Kita ke belakang balik, kita tak usah nampak yang depan ni. Depan ni semua adalah wayang-wayang ataupun bayang-bayang. Cerita-cerita dia. Jangan duduk kat cerita. Duduk kat pemilik. Biar dia yang ceritakan pada kita apa yang harus kita lakukan. Tak lain, wa qadha rabbuka. Tetap hati kita merasakan yang ada, yang hidup hanya Allah. Kita kena buang dulu. Kena betul-betul. Perjuangan pertama Nabi kata, buang akuan diri. Buang. Perang hawa nafsu. Buang. Baru bila dah buang nanti, baru Allah Ta'ala yang membuangkannya semua. Jazbah. Baru kita rasa, ya Allah, selama ni ayah aku tak ada. Barulah betul dinamakan orang yang benar-benar hamba Allah.
Selagi ada rasa akuan diri, itu belum lagi menjadi hamba Allah yang sebenar. Ya, kita tak dapat rasa kemanisan yang sebenar. Kemanisan sebenar tu bila kita tak ada rasa akuan diri. Kalau itu kita tak dapat rasa manis, maknanya kita belum mencapai dia panggil wusul ataupun sampai kepada Allah. Dia kata. Ada orang-orang yang misal kata, bukan saya tak ada cerita siapa-siapa. Saya bukan nak bercerita orang ni baik, orang ni tak baik. Ya. Tapi ni cerita ni seronok. Seronok. Kalau kita kata iblis tu jahat, ada yang lebih jahat. Tapi saya bukan mengata tu dia lebih jahat, tapi kita nilai sendiri. Pada permulaan dia nampak dia menyokong, dia menaikkan nama kita, memuji kita, memanggil kita dengan nama-nama yang mulia. Tapi kita tak suruh dia panggil pun. Jadi manusia ni suka menaikkan nama kita, membesar kita, tak suruh pun. Apa yang kita buat apabila Nabi sendiri menyuruh untuk membesarkan, menomorsatukan Allah, kita juga nak ikut jejak. Bukan membesar, mengagungkan kita supaya dapat kita, bukan. Kita ngajakkan kepada kita untuk ngajakkan mengesahkan Allah. Tapi ada jenis manusia yang lebih-lebih sangat sampaikan. Dia puji lebih-lebih sangat sampai satu masa Allah serakkan sikitnya, nampakkan aib kita, langsung dia hina kita sehina-hinanya. Dia kata tak layaklah kau ni jadi pembimbing rohani, kau tak payah duduk dalam kursi kau menipu orangnya. Mengapa kau suruh orang lain panggil kau ni guru mursyid, kau panggil kau orang yang hebat lah, orang yang bersih lah, wali Allah, kau biarkan. Saya cakap saya tak pernah pun suruh orang panggil saya begitu. Sebab saya dah cakap, saya bukan ustaz, saya bukan mursyid, saya bukan wali Allah, saya bukan semua. Yang kau pergi panggil tu buat apa? Kalau kau nak panggil pun, kalau kau ikhlas nak panggil. Aku pun tak suruh kau. Jangan panggil aku tak. Cuma aku tak duduk kedudukan kursi tu. Tapi bila kau dah marah, kau suruh kata, jangan menipu, jangan duduk atas kursi mursyid lah, jangan menipu Mengapa kau biarkan orang mengatakan kau ni? Dia tuju kat saya tu tadi. Dia ingat saya nak melatah. Saya tak melatah pun. Saya cakap dengan dia, memang pun aku tak pernah duduk kat kursi yang kau cakap tu, kursi wali Allah. Aku tak pernah duduk situ. Nak aku tu turun macam mana? Aku tak pernah duduk. Aku dah hilang. Allah Ta'ala buang akuan diri aku dah. Aku tak pernah pun rasa aku duduk, aku memiliki title Nabi ke, title wali ke, apatah lagi title apa benda semua. Aku dah istiharkan, aku hanya milik adanya Allah. Aku tak pakai, tak perlu title tu. Sebab Rasulullah SAW pun tak suka title Nabi pun. Walaupun orang panggil memang dia layak dia seorang Nabi, Allah sendiri bagi tahu. Tapi kalau orang tak nak panggil Nabi, kafir Quraisy tu tak nak tulis nama Nabi tu Nabi, kan? Sahabat dah marah dah, Nabi tak marah, tulis aja Muhammad bin Abdullah, apa salah dia? Title tu tak perlu. Yang perlu kita ngesahkan Allah. Nabi tak ada akuan diri dah. Apa yang Nabi suka, Allah panggil dia abdihi, hamba. Bila hamba tu tak punya apa, ikut dia 24 jam arahan Allah. Itu Nabi suka. Itu tadi. Jadi kita duduk di situ. Keadaan kita itu adalah keadaan yang paling sempurna, menjadi kita ni hamba. Pakaian kita hamba apa tu? Tak ada. Jadi bawakan. Kehidupan kita ni adalah kehidupan yang paling indah. Di dunia ni. Jangan kita tunggu nanti di sana baru nak indah, baru nak dapat syurga tu best pula. Terbalik kita ni. Tak faham. Tunggu syurga pula dapat nikmat yang besar pula. Ke Allah dulu ke syurga dulu? Allah jadikan. Allah dulu ke syurga dulu? Jadi itu jangan kita bodohkan diri kita. Jangan kita salah mentafsirkan duduk di dunia ni. Jangan. Confident, yakin bahawasanya Allah sentiasa ada. Kita yang tak. Kan terbalik dah. Kita, kemauan kita adakan. Sampai kita bercerita dengan orang tu, terlebih sangat. Bukan tak boleh cerita syurga neraka. Boleh. Tapi kau kena faham. Kemudian kena faham. Bila Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Apa tu azab nar? Apa tu azab? Nar tu api je. Api je. Tu. Kita punya ingat nar api je. Tafsir dia api.
Tadabbur dia bukan api. Engkau merasa ada akuan diri, itulah azab yang paling tu. Engkau berlindung pada nar, kau tak faham nar apa sebenarnya. Iaitu merasa ada akuan diri tu lebih perit daripada azab nar. Merasa ada akuan diri. Tu jangan rasa kita ni sebenarnya, itulah saya cakap tadi, bila kita dah terbiasa akuan diri, kita akan nampak benda tu, iaitu penyebab kita jadi masalah bila kita ni sendiri dah fokus takut kepada azab nar. Padahal kita tak takut siapa pemilik azab nar. Kita tak takut. Azab nar yang kita takut. Padahal tujuan Allah jadikan azab nar tu supaya jangan tertipu. Kalau tidak kau tak kenal azab, maka tu dijadikan azab nar. Supaya apa? Supaya kita tahu pemilik azab nar tu lebih bahaya lagi. Maknanya kalau kita lupa Allah tu lebih azab lagi. Dan kalau kita ingat hanya Allah, maka kita ni automatik dah diselamatkan oleh Allah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Karim, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Allahu biha, wafatkanlah kami seperti dia Rasulullah SAW. Para nabi-nabi, para hubiha, para sahabat Nabi yang matinya bagus, kan? Hubiha, ya Allah biha, matikan kami seperti ya Karim yang maha mulia, mengurniakan. Ya Karim, ya Allah, apa dia kita nak? Ya Allah bi husnil mati apa tu? Mati seperti dia, siapa tu? Rasulullah tu mati dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan mengesahkan Allah, hidupnya, matinya khatimah. Bukan mati khatimah, hidup dan matinya khatimah. Bi husnil husnil, baik kematian dia, baik hidup dia, kerana dia dah dirinya di awal-awal lagi tak merasa hidup. Mana itulah bi husnil payahlah kalau kita tak mengaji makrifatullah, tak mengaji hakikat. Nanti kita ingat kita punya tafsir tu tadi, yang kita tak faham tu tafsir tu, kita ingat. Bila sebut azab je, kita menangis, duduk dalam azab. Sebenarnya yang patut kita menangis bila kita rasa ada akuan diri. Kita nangis dah, kita dah masuk dalam azab tu. Nyata dah kita dah berada dalam azab bila kita rasa ada akuan. Kita angkat barang, kita rasa gitu. Itu sebenarnya azab tu. Itu mana kita minta bi husnil khatimah tu tak tepat tu. Perbuatan kita kat dunia lagi tak melambangkan bi husnil khatimah. Jadi macam mana kita nak betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Hati kita ni, qalbun kita ni, Allah, tempat Allah Taala punya pandangan. Ya? Sebelum aku nak jadikan rumah kesukaanku, ya, di dalam qalbun kamu, yang dulunya dalam qalbun kamu ada roh, dan dalam roh tu ada rahsiaku. Engkau tutupi dengan kemauan akuan dirimu, hawa nafsu. Maka kamu tertutup, terhijab, nampak apa kenikmatan yang ada dalam wafi anfusikum apalah tu. Kita tak melihatnya dengan penglihatan Allah. Sebab apa? Sebab penglihatan kita dah nampak selain Allah. Kita menggunakan penglihatan Allah, tapi kita tutupi kafir, tutupi penglihatan yang Allah bagi dengan mengatakan aku yang boleh melihat. Cuba kita nafikan kita boleh melihat itu kerana Allah memberi kita penglihatan. La tudrikuhul absar. Allah kata semua tak ada penglihatan. Tak ada, baik iblis, baik malaikat, baik semua tak ada penglihatan. La tudrikul. Perkataan ni adalah jamak semua. Tak ada penglihatan. Semua. Wa huwa yubdikul absar. Bila Allah beri wa huwa di sisi dia, dia beri penglihatan, maka yang ada penglihatan tu siapa? Tapi kita tak faham. Kita hidup kita ni kita tahu nak syurga, nak neraka. Nak syurga jauh neraka. Betul? Jadi kehidupan kita ingat bahagia tu. Bahagia tu kita tak nampak, kita salah pasang. Bahagia tu kita ingat kita dapat nanti aku dapat ganjaran. Kita dapat upah tu, kita rasa tu lega dah. Salah tu. Syirik tu.
Selain daripada Allah buat kita suka, itu syirik. Tapi kalau kita dapat Allah Ta'ala buang akuan diri, kita dapat, itu sebenarnya tidak syirik. Sebab kita dah ngesakan dia tak ada akuan diri. Itulah orang-orang yang beruntung, orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Banyak di luar kita sekarang ni, banyak orang yang menyebut merdeka, menyebut bi husnil khatimah, menyebut Allahumma ajirna minan nar, ya Allah aku tak mau azab, kan? Tapi sebenarnya dia berada dalam azab. Itu yang saya cakap tadi, yang marah saya. Saya hanya nak bagi tahu, azab yang paling pedih itu adalah bila kita merasa ada akuan diri lagi. Masih lagi usolli, masih lagi aku yang sahaja aku, sengaja aku, macam-macam gitu tu. Jadi bila kita nak betul-betul, ya, hati kita betul-betul dengan Allah, bila nak betul-betul hati kita sentiasa 24 jam dengan Allah pernah tinggalkan kita tak? Walau sesaat. Tak pernah berpaling. Tak pernah berpaling pun. Malu itu. Itu dosa kecil lah si Hajiz. Bukan kecil. Jangan pandang besar dosa tu. Ataupun kecil dosa tu. Sebenarnya bila kecil tu kita anggap enteng, anggap mudah. Itulah dosa yang paling besar. Kita anggap lupa Allah dalam solat detik ni. Kita anggap tu tak dosa. Itu sebenarnya dosa yang besar. Itu yang akan buat kita tadi jadi kemalangan yang paling besar. Sengsara yang paling besar, yang menyebabkan kita jauh daripada rahmat Allah kerana kita tak memandang Allah. Itu saya cakap tadi. Susah lah macam. Bukan susah, kita ni sebenarnya di alam roh dah 4,000 tahun lebih. Kita hanya memandang Allah. Cantik Allah, besok dengan Allah di alam roh. Tapi kita lupa mana kita boleh faham. Kita tak faham ni. Allah dah terangkan dalam Quran. Jelas-jelas dah. Kita dengan Allah dulu, bukan dengan bumi dulu. Kita bukan ada di syurga dulu. Kita ada dengan Allah. Dan di waktu tu 4,000 tahun asyik dengan Allah. Allah asyik. Sampai Allah Ta'ala, betul ke engkau? Aku tak nak lain engkau ya Allah. Satu roh kita cakap gitu. Jadi tak ada alasan kita kata, nak kembali pada Allah susah. Tak, sebenarnya kita dah memang daripada, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun daripada Allah pun ada masalah sebenarnya. Sebab kita ni tak faham. Kita kurang memahami, mentafsirkan dalam kehidupan kita. Menyebabkan kita gagal memahami apa itu tadi kenal Tuhan tadi. Kita dah gagal. Allah tu suruh kenal dulu. Kita tak kenal Allah dulu. Kita ambil amal, kita ambil ilmu dulu. Bukan Allah tak bagi ambil amal, buat amal, ambil ilmu banyak-banyak. Tapi aku dulu. Kenal aku dulu. Baru engkau akan faham. Walau satu huruf kau akan faham, kau akan mengesahkan Allah. Banyak mana pun kau dapat ilmu, PhD berapa ribu pun, tetap kau mengesahkan. Tak lari tajuk. Betul? Kau dapat tongkat Nabi Sulaiman ke? Kau dapat cincin Nabi Sulaiman, boleh buat macam-macam. Kau dapat tongkat Nabi Musa, boleh belah lautan dan macam-macam, hancurkan semua ni. Tetap juga ada tuju mengesahkan Allah. Tapi kalau kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau tak tahu nak mengesahkan Allah, akuan diri kau, dapat ilmu sikit pun hancur kau buat. Sikit-sikit kau pakai ilmu tu tadi. Sikit-sikit kau sandar amalan aku banyak. Habis gitu. Iblis contohnya tadi. Lagi banyak, paling banyak juta tahun beramal. Sujud, hormat pada Allah. Taat. Sampai digelar malaikat tu muqarrabin. Maknanya malaikat yang muqarrabin, dekat pun. Qarib dengan Allah. Juta tahun kita pun tak tahu entah berentah. Tapi sikit aja. So, merasa ada akuan diri. Sikit aku lebih bagus ibadah daripada Adam. Sikit je. Kita berapa banyak satu hari ni? Berapa banyak sombong? Tinggi iblis lagi juga. Jahat lagi iblis ke kita? Itu sebenarnya kita nak kena faham. Kita lebih bahaya. Itu saya cerita tadi. Orang mula-mula puji macam cakap kita macam-macam. Saya tak suruh pun panggil saya macam-macam. Dia punya kata-kata dia. Tapi bila saat ada silap sikit ni, salah dia faham ni sikit, dia hina saya, tak layak jadi mursyid, tak ni, menipu orang, mengapa biarkan orang suruh panggil engkau mursyid, engkau ni wali Allah, engkau ni syekh, engkau tak layak, dia kata. Daripada tu dia corner 360 darjah, jatuhkan saya macam tu. Saya tak pernah duduk kat situ pun, apa nak kasi saya jatuh. Dia kata turunlah daripada kursi wali Allah, mengaku jadi mursyid pembibir ni, turunlah daripada kursi tu. Allah murka lah. Allah murka. Saya pun tak.
Tak peduli dah. Saya tak ada pun melatah marah dia. Saya cakap alhamdulillah, terima kasih. Memang saya pun tak ada duduk situ nak turun buat apa. Kan? Jadi kita ni jangan melatah. Kita jangan melatah. Yang penting Allah dah tahu sudahlah. Kan? Tapi yang lain-lain marah lah. Tak perlu marah pun. Sebab apa? Sudah, kita duduk dengan Allah sudah. Ini cerita dia. Biar dia bawa watak tu. Dia tak teruk lagi. Tapi kita tengok iblis. Iblis tak teruk lagi. Maknanya iblis tu pun tak macam tu. Tak puji kita kan. Tapi ni dia puji kita. Tiba-tiba dia hentak kita. Iblis tu kita tahu dia memang kerja dia menjatuhkan kita kan. Tapi kita lebih bahaya lagi manusia ni. Dia naikkan tiba satu masa. Dia nampak macam kita silap sikit. Dia pancung kita habis-habisan. Lebih teruk jahat manusia daripada iblis. Itu saya bagi tahu. Jangan bawa watak tu. Kita orang tu dah banyak buat kebaikan. Adakah dia nak upah? Adakah dia nak ganjaran ni? Ada. Kita dah tahu dia. Kita dah puji macam-macam. Tiba-tiba kita boleh silap sikit nampak salah faham. Kita boleh taruh macam tu. Tapi saya tak ada rasa apa benda pun. Saya nak bagi tahu tu ialah. Nanti satu hari dia menyesal. Dia kata dia nak jumpa saya pun segan. Saya pun dah cakap tak payah segan lah. Sebab apa? Aku tak akan mengingat, aku akan lupa. Sebab engkau dah datang balik sudah. Kan? Itu skrip Allah Ta'ala. Dan kau buat lagi sekali pun, 1000 kali pun kau ulang lah. Hati aku tetap begitu juga. Sebab itu cerita Allah, aku tak nampak cerita lain. Jadi kalau orang nak buat angkuhan diri, dia macam Rasulullah, dia tak peduli. Abu Jahal tu buat macam-macam. Upah Nabi 100 ekor unta untuk bunuh Nabi pun. Nabi dah jumpa dengan dia, tak ada muka. Engkau upah orang? Tak ada. Nabi tak ada macam Nabi akuan diri. Dia nampak tu cerita Allah. Kan? Dia nampak tu skrip Allah. Abu Jahal macam-macam rencana dia buat. Lebih teruk daripada Dajjal. Dajjal kan Nabi macam-macam. Tapi Nabi tetap tenang. Jumpa dia, tetap sampaikan syafaat. Tetap. Sampai malaikat tak tahan. Malaikat tak tahan. Muhammad tak payahlah cakap dengan Abu Jahal. Dia takkan beriman dan tulis dalam skrip dia tak beriman. Nabi cakap apa? Tak apa. Kalau dia tak beriman tak apa. Aku sampaikan juga. Tak beriman pun tak apa. Dia takkan beriman dah betul. Dia tak apa. Aku akan terus sampaikan. Sampai mati dia tak nak. Nanti ada anak dia tak? Anak dia pula aku sampaikan. Nabi kata. Anak dia pun sama juga Abu Jahal tak. Cucu dia pun susahlah kau Nabi ni. Sampai malaikat pun tak tahan tengok Nabi punya akhlak gitu. Kita kena ada pakaian yang begitu. Ya? Dia jahat macam mana dengan kita, jangan kita putus asa. Walaupun dia dah wafat, kita tahu dia takkan. Teruskan juga doa masa dia dalam kubur. Tetap juga doakan dia tu. Saudara, apa rahsia engkau yang malaikat datang? Apa rahsia engkau Muhammad sampai engkau begini? Dia kata aku diutuskan oleh Allah untuk membawa rahmatan lil alamin. Bukan mendoakan kecelakaan. Memberi rahmat bukan pada manusia Islam. Bukan Islam, jin, makhluk Allah, bumi apa segalanya Allah jadikan. Aku menyampaikan. Baik iblis sekalipun. Tugas aku Allah bagi skrip dia adalah memberi rahmatan lil. Jadi untung kita dapat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu. Kita nyambunglah. Nyambung, itulah tak ada kerja yang lebih baik. Melainkan nyambung kerja Nabi, iaitu memberikan rahmatan lil. Biar. Orang nak bunuh kita, orang nak buat fitnah kita, buat. Biar. Orang nak cakap kita macam-macam, biar. Sebab kita nampak itu adalah, kan saya dah cakap tadi, kalau cerita ni, kalau semua baik, ya best tak? Kita jangan spawn tu baik semua. Tak? Tahu pula kita tak nak tengok lah baik tak jahat. Kan? Jadi bila ada jahat, ada baik, ada masam, ada menangis, ada sedih, kan best kan? Jadi gitulah. Cantik Allah jadikan. Kalau tak ada iblis, best tak? Dalam dunia ni. Tak best lah kan? Janganlah marah sangat. Fatihah lah dengan dia. Dia membawa skrip Allah juga. Ya, jangan ada simpan kebencian. Kerana wajah kebencian tu akan terpancar. Ya. Itu tadi, buangkan. Jadi kita akan penat. Kalau ada, kita kesian. Dia cerita gitu. Kau tak layak jadi CD, kau tak jaga jadi mursyid, kau tak layak jadi. Sebenarnya itu rohani dia sakit. Dia minta diobati, bukan kita ngatakan dia salah. Dia minta diobati. Tibbil gulub. Itu selawat yang kita selalu baca, selawat syifaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
bil gulub. Dia kata hati dulu yang harus diminta buang, diobati. Ya, baru jasad, bukan? Kan selawat tu kan mulakan dengan wali Allah yang, siapa wali Allah yang bagi selawat tu? Kita selalu baca tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil gulub. Hati kita minta buang lagi segala dikosongkan betul-betul, yang ada hanya pandangan Allah SWT. Jadi kita kumpul kat sini, alhamdulillah, tak lain kita nak hati kita sentiasa rasakan Allah hingga buang akuan, dan dialah yang memberi kita rasa untuk mengingat diri dia. Dan sebenarnya dia yang mengingat dirinya sendiri, dia yang sampai duduk di situ. Dikatakan wusul ataupun sampai. Tanda sampai tu Mi'raj. Tanda Mi'raj tu hilang Nabi Muhammad SAW, lebur. Warzuqnil fana'an. Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang paling best, iaitu Allah leburkan akuan diri kita, kerana kita tidak mampu menghilangkan akuan diri kita. Melainkan bila Allah tu tanda Allah sayang kita. Dan Allah sentiasa sayang kita. Maka kita duduk situ. Dan bila kita rasa ada akuan diri, Allah suka orang membersihkan dirinya. Buang akuan diri, Allah suka. Bila cepat kita rasa macam ada akuan diri, cepat kita angkat barang, kita rasa macam kita yang angkat, sedar balik, ya Allah. Angkat handphone, letak handphone. Kita mahirkan tu. Itu sebenarnya pertapaan yang paling tinggi sekali. Pertapaan yang paling tinggi sekali. 24 jam hidup kita hidupkan suasana yang ada hanya Allah. Ada orang tanya saya, Syekh ni kalau tarikat, Syekh tarikat apa Syekh? Entah aku pun. Kau nak letak tarikat apa, letaklah kau, lantaklah kau. Janji kau bahagia dengan Allah, hilang akuan diri. Tak ada orang tu tarikat Nasyabandi, Sazali ni, sanad dia gini. Syekh tak ada. Tak apalah. Yang penting kau faham tak? Sampai tak kepada Allah? Kau banyak-banyak sanad pun kau pening juga. Kan? Yang pentingnya sampai. Tapi saya tak cakap lah tarikat tu salah. Saya tak cakap salah. Itu bahagian kau masing-masing. Tapi kalau dengan saya ni, kita ni terus sajalah. Pening-pening kepala. Tapi bukan makna kita lemah apa, tak menghormati sanad tu, bukan. Tapi kita ni utamanya adalah kita dapat tak usul, tak sampai pernah. Kalau tarikat kau ada 10 pun tak sampai pun berat juga. Kau membangga-banggakan sanad tu tadi. Oh, aku ambil tarikat ni, Syamania. Oh, aku punya tarikat ada 10. Tadi aku pengalaman. Tu pun bahaya juga tu. Akuan diri juga tu. Tak, saya tak cakap lah. Tapi janganlah bersandarkan kepada sanad. Guru tu pun mati juga. Yang kekal siapa? Sanad tu nak bawa kepada yang kekal, bukan membanggakan orang-orang sanad tu tadi. Dan bukanlah kita menghina sanad tu tadi. Tapi yang pentingnya kita sampai. Bersyukur kita kepada Allah. Yang penting walaupun guru tu tak terkenal pun, guru tu tersembunyi pun, kan? Guru tu tadi pun macam gaib ke tidak ni. Kan? Guru dia ngaku pun tak apa. Jangan risau tu. Tak yakin lah. Aku cari mursyid lain lah ni. jangan pula jadi begitu. Bukan bermakna kita nak mesti orang tu mempamerkan diri dia. Tengok kat dinding sanad-sanad dia. Kan? Dia bangga dengan guru-guru dia. Tu. Tak apalah, itu cara dia. Saya tak kata salah. Yang penting hati kau jangan melebih-lebih sangat. Semua sanad-sanad yang kau sebut tu semuanya wafat dah. Dia berada di alam yang Allah Ta'ala yang tahu, dihidupkan. Yang penting kita macam mana dia tu tadi, yang kita banggakan sanad-sanad tu tadi, orang-orang soleh tadi, wali-wali Allah, sampai Syekh Abdul Qadir Jailani atau sampai kepada Hasan Hussein, sampai pada Ali, sampai itu semua tu kita hormati. Dan yang penting sekali mereka semua nak tu apa, sampai Rasulullah nak apa pada kita? Membuang akuan diri 24 jam mengesahkan. Itu je. Kita duduk kat makam tadi apa, Sultan Arifin, raja orang Arifillah. Kalau kita datang, kita rasa kita membanggakan dia, kan? Kita datang untuk membanggakan dia, dia cabut, dia tak ada situ. Yang ada korin dia. Bayang-bayang jahat dia. Sama juga sebiji. Kita pun, saya nampak lah. Itu sebenarnya salah lah tu. Itu dah jadi salah lah tu. Kalau saya nampak, saya ketuk kepala anak murid saya kalau macam tu. Saya ketuk oleh kepala otak kau. Itu bukanlah korin dia. Tak ada, saya nampak tadi. Dah kembang-kembang berlomong dia lah. Ada tu bukan. Kalau dia tu betul-betul diri kau tu tak ada akuan diri. Ingat Allah. Automatik Rasulullah pun datang. Semua datang.
Suka dia kepada orang yang tak ada akuan diri. Tanazzalul malaikatu war roh. Mana turun malaikat, turun semua roh-roh para nabi bersih. Bila kita dah hilangkan akuan diri. Inna anzalnahu fi lail malam tu, maksud Allah Taala malam tu adalah tidak ada kita, malam tu mati. Baru turun qadar Allah. Cerita Allah, kita nampak cerita Allah. Tapi kalau kita rasa ada akuan diri, kita tak nampak cerita Allah. Kita nampak bahagian kita. Bahaya itu. Macam Allah SWT bagi tahu, aku menciptakan bumi dan seisinya. Sejak mula aku ciptakan, dan tak tahu berjuta tahun sampai kita berentah. Tapi sejak mula Allah ciptakan sampai sekarang, sampai dunia seisinya Allah ciptakan, tak lain Allah, pandangan Allah hanya seperti sebutir pasir di tepi bayang kita duduk tepi pantai tu kan, apa yang kita nampak? Ilmu laduni yang Allah ajar. Kau dah duduk kat pantai tu, beribu pasir kau duduk kan? Pasir tu kata kau tak faham ke Allah bagi kau tak faham ke dunia ni macam tu, sebutir pasir. Jadi kau duduk kat dunia, berapa banyak dunia kat pasir tu. Allah Ta'ala kata, pandangan Allah. Tapi mengapa kau tak nampak apa yang Allah Ta'ala ajarkan? Nabi Musa, kau nampak burung tu kat tepi laut tu ada pokok, burung tu patuk-patuk air. Musa, apa yang kau pandang? Musa tak dapat lagi memahami. Tapi Nabi pandang. Itulah Allah bagi tahu ilmu kita kat paruh burung. Dan bila dia kering, hilang. Dan semua itu adalah, rautan tu adalah ilmu Allah. Ada orang yang bila pandang sesuatu, dia tak nampak, fikir, tafakaru. Tapi orang yang tafakaru, fi azim, tafakaru yang tinggi pada Allah, mereka ni nampak Allah dahulu. Sebab itulah orang kata, Allah Ta'ala kata, orang yang bijak tu orang yang tafakaru fi khalqi samawati wal. Langit, bumi, semua seisinya dia hanya. Dia nampak, dia rasakan cahaya nurullah semua dia. Nampak. Dia tak nampak lain, cahaya nurullah, Nur Muhammad dia nampak. Tenang jadi. Berlaku ni. Dia nampak semua cerita-cerita semua. Ibarat macam bayang-bayang. Allah menceritakan iblis. Allah menceritakan malaikatul maut. Allah menceritakan tentang Nabi ni. Nabi. Semua dia nampak cerita-cerita Allah. Dia baca Quran lagi dia nampak Allah perjelaskan. Ainul yakin wa haqul yakin. Dia baca. Okay? Macam tadi kita dapat ilmu iaitu Nabi Khidir alaihissalam. Cukup 100 tahun dia. Tu sampaikan. Dapat kita tadi tepat 23 Syaban dapat ilmu tu. Walaupun nampak macam asas sangat, tapi dia akan bawa ketajaman tu. Sebab itu bismillahirrahmanirrahim tu ibu segala ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Sunan Kalijogo dia duduk di kali tu, bukan makna kali itu sungai, tapi sungai ni nak dijogo ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jogo mata ni jangan melihat selain Allah. Jogo. Dapat tu nak macam rasa senang dah dapat kan ijazah tu, tapi nanti kalau tak jaga kena kita. Jaga telinga pendengaran kita ni. Ya, jangan dengar kisah-kisah mengutuk orang, hina orang. Kita satu hari kalau tak hina orang, kenapa kita nak hina orang? Kita dengar orang tu lemah, sedap cerita kita. Ya, kita cinta, iblis ni gini, gini, wanita ni gini, perangai dia mula-mula baik tapi tak baik. Kita dengar. Tak baik itu kan? Kita dengar tak baik itu sebenarnya apa keinginan kita? Kita dengar aja tak baik orang cerita, orang tu mula baik, tiba jadi tak baik. Dia tak baik ni, kita best ni. Kalau cerita dia baik, aku tak baik ni. Kita tak nak tau. Tapi kita dengar orang tu tak baik, kita seronok tu. Seronok. Dia seronok. Lepas tu kita nak apa? Kita nak rasa orang tu tak baik, kita baik. Itu yang bahaya tu. Itu akuan diri. Nak rasa kita baik tu akuan diri. Baik. Kalau orang dah betul-betul dengan Allah, dia tak mahu dah. Dia dengar orang kutuk ke apa, orang baik. Dia sama je, orang tak baik ke baik sebab dia rasakan Allah. Dia tak mahu tu semua dah. Kita nak sampai darjat makam dia. Maka itu tadi dibagi tadi ijazah
Bismillahirrahmanirrahim. Ni jaga tak pula mulut kita ni. Hidung tadi adalah untuk jaga nafas kita naik, turun, kita kena ingat. Siapa yang dah ijazah tadi, nafas kita naik, turun tu tadi, berhenti kita kena ingat. Siapa yang naikkan, siapa turun, siapa berhentikan, dia semua. Bukan kita ni Tuhan. Diorang tak faham, dia kata kita Tuhan pula. Tak ada apa pun dia. Semua tak ada. Yang ada hanya wujud Allah SWT. Naik turun. Siapa dah ijazahkan tadi, Alhamdulillah. Ni saya kupaskan sikit-sikit lagi. Lepas tu mulut kan. Tadi mata 2. Lepas tu telinga 2. Lepas tu hidung, pernapasan kita. Napas kita. Nupus, dan napas, ampas. Nanti Allah anugerahkan tupus. Satu lagi kuasa hidup. Tupus. Ini napas di luar, napas di dalam, napas berhenti, napas rasa. Napas, nupus, dan napas syariat, tarikat, hakikat, ma'rif. Nabi kata kena ada 4-4 ni. Kita tak faham 4-4 ni. Gagal tak kita memahami apa yang Nabi bagi tahu? Keempat-empat ni mesti ada. Kiblatnya mana? Tubuh, hati, nyawa, roh. Dan ada semua tu. Faham kita nanti. Baru kita tahu. Ya Allah, dia semua. Tubuh pun ada kiblat dia. Hati ada kiblat dia. Roh ada kiblat dia. Nyawa ada kiblat dia. Mana kiblat tubuh? Mana kiblat hati? Mana kiblat nyawa? Mana kiblat roh? Kena tahu 4-4 ni. Tanya Pak Imam. Pernah tanya. Pak Imam, kau dah imam dengan aku 15 tahun dah. Aku belanja makan dah. Aku nak tanya sikit dah. Kau menghadap kiblat tu, tubuh tu, hati ke mana? Wah, nyawa. Kalau dia boleh jawab, kita belanja dia apa? Nasi dagang. Tapi itulah dia. Kita bukan nak hina dia, tapi perbaiki. Jangan rasa cukup dengan ilmu solat kita tu tanpa kita mengetahui tarikat, hakikat, ma'rif. Tanpa kita mengenal diri, mengenal Allah, kita tak akan dapat khusyuk dalam solat. Yang tipulah, membohong je. Jadi munafik di hadapan Allah seolah macam solat, tapi hatinya tidak solat, lalai. Hanya ingat Allah, ku salah sedikit. Ila qalila, sikit sangat dia ingat Allah. Yang lain tu banyak ingat kepada caca marbah. Tapi dia rasa tenang, macam dia rasa macam. Itu sifat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Wa iza qamu ila sholati kusala yura'un nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Jadi orang munafik tu adalah orang yang solat yang hatinya hanya ingat Allah sedikit. Ini bukan saya cakap. Yang kalau saja kata kita ni solat orang munafik. Saya tak cakap. Saya cakap Allah Ta'ala bagi tahu orang yang ingat Allah sedikit, tak kenal diri, tak kenal Allah, itu orang munafik solat. Carilah jalan Allah tu bukan tak bagi solat. Allah nak kita jangan jadi orang munafik yang solat. Munafik ni lebih bahaya daripada kafir. Kerana orang munafik ni dia nampak macam bagus je. Tapi ya Allah, isi dalam dia najis, kotor. Hati dia busuk. Hati dia tadi nakkan orang pun gagal juga. Busuklah. Munafik. 2 terowong. Munaf ni terowong. 2 kan. Dia pergi sini ke arah lain sini. Dan orang munafik ni dia tak ada pendirian tau. Muzabzabina baina dhalik. Dia ni sebelah kaki dia ke laut, sebelah kaki ke darat. Macam mana ni? Mana satu aku nak pergi ni? Dia main gitu je. Dia tak yakin betul-betul kepada Allah. Jadi jangan jadi begitu. Jadi Allah tu sayang kita. Dia tahu perangai kita, nafsu kita. Dan itu diingatkan kita. Sayangnya Allah Ta'ala. Bukan Allah tu benci kita. Dia sayang kita. Jangan buat macam tu. Itu tanda Allah sayang bila dia ingatkan kita. Bila kita jatuh, bila kita tak ikut arahan Allah, jadi Allah dia kesian hamba dia. Dia nak cari jalan betulkan, tunjukkan. Allah tu maha kasih sayang kan. Dia tadi. Tapi jangan kita pula tak sedar. Sedarlah. Kesadaran tu daripada Allah. Minta Allah sedarkan kita. Insafkan kita. Betul-betul rasakan diri kita. Betul-betul 24 jam memerlukan. Harapan kita hanya dengan Allah. Hajar diri kita. Baru nanti mudah kalau Imam Mahdi datang. Nanti kita mudah ikut dia. Kita tak jadi nanti pengikut-pengikut tentera Dajjal. Kita tak. Sekarang aja dah kita dah. Belum Dajjal turun lagi. Baru pengikut dia dah. Kita gagal dah. Sebab pengikut Dajjal ni diarahkan oleh Dajjal. Untuk apa? Jangan mempelajari ilmu kenal diri, kenal Allah. Itu je. Dia minta tu je. Dajjal minta tu je. Engkau akan menguasai dunia. Kau akan tundukkan siapa orang Islam semua akan tunduk.
Dia tinggi ilmu macam mana, banyak amal, kita tak risau. Tapi yang kita risau, kata Dajjal, wahai pengikut aku, wahai tentera aku, harapan aku, Dajjal kata, kau jangan bagi orang Islam kenal Tuhan dia. Ya. Sebab aku dah suruh kau orang semua hancurkan kitab-kitab mengenal diri, mengenal Allah. Para wali Allah warisan Nabi SAW. Sudah aku banyak tanda-tanda ada wali-wali Allah, aku dah buang kubur-kubur dia, lenyapkan. Anggap syirik lah macam-macam kan. Itu semua untuk menghilangkan rasa keyakinan kita kepada Allah. Jadi kita kena terus ziarah makam-makam wali. Tujuan dia mengingatkan balik mereka tu arifin billah tau. Ketua arifin billah. Jadi kita ni kena kenal Allah SWT. Baru boleh jadi macam dia. Sejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depan mata kita masih ada kubur dia, masih ada lagi riwayat kisah dia. Itu pun nak diroboh juga tu. Dia makan air laut kan. Dia suruh orang India, Hindu ni pergi kat kubur tu ramai-ramai. Jahat Yahudi ni. Supaya jadi orang yang datang tu syirik lah. Jadi macam-macam lah. Yang Cina dia suruh buat tu. Cina. Aku tak pernah tengok pergi tu. Di Pulau Besar tu. Saya duduk sana 6 bulan. Tengok perangai dia. Yang Cina datang kalau perayaan dia. Dia nak minta dia bawa apa tu? Colok besar mana? Colok mana? Bukan colok jengkal, pikul colok. Punya panjang. Naik ke perahu tu. Nak buat tahu colok ni tu. Punya apa? Ni nak rosakkan. Kan? Itu dihantarnya orang. Supaya kita, bila kita ni datang yang betul-betul mengesahkan Allah, dia anggap kita bukan pemujaan. Dia bang. Kita pun ahli pemujaan. Dia nak samakan dengan tu. Lama-lama dah kena kurung lah makam wali tu. Dia tahu colok sini tu. 3-4 hari tak habis-habis colok. Itu tadi. Lepas tu nak salahkan kita yang betul-betulnya. Itulah jalan orang-orang Yahudi ni tadi. Nak rosakkan kita punya perjalanan. Jadi tak apa. Kita orang-orang perjalanan ni akan terus jalan. Kita akan terus menyerang, berperang dengannya. Cara sarap, kita perang cara sarap. Betul? Cara nyata, kita serang cara nyata. Jangan pula diserang kita cara saraf ni, cara digital kita tak faham. Kena faham lah tu peperangan tu. Jangan kita kat macam tak perang pula kita. Perang ni, pegang handphone ni kita kena perang dengan dia tu. Esakan Allah dulu barang tu. Esakan gelombang 5G, 4G tu, esakan gelombang tu. Macam mana cara dia? Mengesakan Allah, gelombang mengesakan Allah akan mematikan tajam-tajam gelombang jahat ni. Tajam. Kita tak sedar masuk dalam diri kita, bernafaskan, buat kita lalai. Kita tak sedar. Sihir dia. Berat je nak sebut nama Allah. Naik motor ngantuk, tak mau sebut nama Allah, fikir bukan-bukan, show, ayah. Tu dia tak kena gelombang tu lah, digital tu. Dajjal tu. Sihir dia. Dia campur dengan sains dia. Mana tahu kita tak belajar ni, mana kita tak belajar ni. Memanglah kena manjang, kena kencing setan aja. Tak ngaku pula tu. Itu dia kata kita cari salah orang pula ni. Kan nak cari salah orang. Betul kan? Kan? Orang-orang arif billah ni macam kita ziarah tu, dia tahulah. Pernafasan kau dia tahu bau bangkai dah. Napas kau bau bangkai dia tahu dah. Tak bayangkan nak tunjuk alim kau ke pandai. Dia tengok napas kau dia ahli ni, bangkai ni. Bukan ahli Allah. Kalau ahli Allah wangi. Wangi. Rasulullah tu datang aja wangi dia. Lain pada lain. Datang Syekh Abdul Qadir ni wangi lain. Aroma dia lain-lain tapi wangi. Tapi kalau dah busuk tu tahu jelah. Tu minta maaf lah makhluk yang satu lagi tu kan. Yang batil tu. Semua datang mesti busuk. Kamal Ataturk kenal Kamal? Kenal tak? Pernah jumpa? Tak, tengok gambar lah. Tak pernah jumpa sekali pun. Sama lah, saya pun tak pernah jumpa sekali pun. Ya? Tapi kita kena tahu perangai dia tu. Perangai dia menghancurkan siapa? Menghancurkan dengan cara apa? Dengan cara Yahudi punya susunan dia ikut. Mati je tu, ya Allah. Susah nak mati. Lepas tu busuknya, ya Allah. Masih sakit lagi busuk. Lepas tu dia mati. Ditanam sini tak terima, busuknya tadi. Sampai ke laut. Sampai orang nak pergi, yang jaga pintu pun tak sanggup. Dia kata bagi minyak wangi kau nak pergi jumpa, nak ziarah mak. Pun busuk juga lagi. Busuk ya Allah. Busuk orang yang Allah Ta'ala sifat batil ni. Busuk dia ya Allah.
Macam orang mati nak bunuh diri, nak bunuh gantung, tarik kain. Ya. Lepas tu, dia lepaskan kerusi, keluar lidah macam ni. Sejengkal. Tapi tak mati. Tak mati. Saya ingat matilah pada muka nak mati. Tak mati lagi. Ya Allah, tak mati kita. Solat tiba dia solat sebelah kita. Dia solat sebelah kita. Oh, dia punya bau bangkai. Ya Allah. Bahayanya orang yang mati bunuh diri ni. Busuk. Ni lagi pengkhianat Islam ni kan. Lagi busuk dia awal-awal. Hidup dia dah busuk lah. Duduk sebelah dia. Dia para wali Allah, dia cam. Dia tahu. Kau nak tipu, nak munafik ke dia tahu. Bau nafas kau dia tadi tak mengesahkan Allah, dia tahu busuk. Itu cerita maknanya saya bagi tahu bukan nak hina. Kita kena menyiasat. Politiknya menyiasat musuh, bukan mencari aib musuh. Tapi menyiasat supaya tahu strategi dia nak hancurkan itu. Itu nama politik. Dalam Islam dia panggil siasah. Kita yang salah politik ni, kita ke arah Yahudi punya politik. Gagal lah kita. Politik dia nak masuk kita dalam dia punya sistem. Sedangkan Islam, Allah Ta'ala kata siasah. Siasah tu politik. Tapi politik Allah Ta'ala tu menyiasat pekerjaan ni musuh-musuh ni supaya bersiap siaga atas apa yang dia nak lakukan kepada kita. Jadi dia nak sihir kita digital, kita tahu dulu. Jangan sampai jadi macam sekarang. Dah kena teruk pun tak sedar juga. Dah kena sihir digital pun mana ada aku kena sihir. Aku nak ubat dia apa, dia rasa dia tak kena sihir. Bila kita cakap, dia salah kita pula. Macam orang dah jadi zombie banyak. Zombie dah banyak. Yang baiknya berapa orang, yang baik dia jadi tak betul pula. Yang zombie itu betul. Ni yang menjadi sekarang ni. Dia nampak kita ni tak betul. Sebab dia dah duduk di alam tu. Dia dah duduk di alam digital, sistem Yahudi, sistem aquarium Yahudi tu, sistem najis tu. Dia dah duduk dalam najis dan najis tu dah terlampau nama, dia tak rasa najis. Mula-mula dia rasa najis, lama-lama dia dah teh ayam candu tu dah jadi tak ada bau bagi dia dah. Dia buat salat dan tak ada rasa buat. Ini yang berlaku dan kita hadapi sekarang. Dia datang Imam Mahdi nanti, dia pancung aja, dia tak ada kira dah. Dia kaparo dahi, dia pancung je. Dia tak ada nak kompromi. Kau ni ikut masuk Islam, tak ada. Dia sebelum nanti kafir tu dia datang, dia pancung kita. Jadi Imam Mahdi punya zaman dia siap untuk kita berperang. Baru menang. Kalau kita nantilah doa, kita duk pakai habis kita. Kita tak boleh menang. Itu ya cara nak kemenangan. Imam Mahdi punya cara kita kena ikut. Itu cara sistem yang Allah Taala aturkan. Ya. Bukan bukan ganas. Itulah cara dia nak hilangkan kebatilan. Qul ja'al haqq wa zahaqal innal batila kana. Sesungguhnya yang batil pasti lenyap. Tapi kita kena duduk hak, jangan ada akuan diri. Jadi batil kita kena buat, batil kita adalah akuan diri. Itu kena buang dulu baru datang hak. Bila hak datang, lenyaplah semua. Tak mampu. Nafas Nabi Isa ni untuk membunuh Dajjal, kerana yang dapat membunuh Dajjal, iaitu Allah berikan kekuasaan kepada Nabi, kerana nafas ni mengesahkan Allah. Isa tu mengesahkan Allah. Nafas mengesahkan Allah tu pertolongan Allah sampai cair Dajjal tu. Padahal Imam Mahdi boleh, tentera dia wali Allah boleh. Tapi Allah bagi kekuasaan untuk membunuh Dajjal adalah bukan maknanya Imam Mahdi tak boleh, bukan wali Allah yang bersama pengikut tu boleh, tapi Allah beri kepada keputusan untuk membunuh tu kepada Nabi Isa. Ada boleh pada wali Allah, pada Imam Mahdi. Dapat ni cerita Allah SWT. Ya. Tu. Jadi kita duduk di sini banyak pecah-pecahan rahsia-rahsia. Kalau di tempat kita ni agak terbatas dia punya gelombang yang sampai daripada Allah tu agak. Tapi kalau di sini clear. Alhamdulillah siapa yang hadir ni alhamdulillah dikurniakan oleh Allah SWT kefahaman yang lebih latif, yang lebih halus lagi. Ya, pejuang kita sama-sama guna pakai kita ni. Harapan Rasulullah SAW adalah kita dapat jadi pengikut Imam Mahdi. Lega Nabi Muhammad sallallahu alaihi nakkan kita dapat jadi tentera-tentera imam walaupun sikit, tapi kita minta betul-betul layak kita. Tandanya layak mesti harus kenal diri, kenal Allah. Tak ada lain ijazat untuk cara untuk dapat
jadi pengikutnya adalah beruntungnya kita dapat duduk, faham, kenal diri, kenal Allah SWT. Itu menunjukkan kita ni diberi kelayakan oleh Allah SWT. Beruntung, bersyukur kita pada Allah. Bawa sebanyak-banyak 20-24 ni, bawa kita dah dapat petunjuk daripada Allah, dan Nabi isytiharkan kita, para wali Allah semua cop kita ni sebagai dipanggil tadi Ansarullah, maknanya penolong-penolong Allah. Kita ni ikut aturan kita ni tak layak, tapi Allah yang bagi, alhamdulillah. Kita tak mampu memang betul, apa benda yang aku layak nak jadi tentera Allah ni. Banyak gagal dia, tapi Allah tu dah pilih siapa berani. Syukurlah kita kepada Allah. Mengikutkan aturan kita tak layak. Bersyukur kita jadi Ansarullah, pengikut pejuang-pejuang Allah, maka persiapkan betul-betul. Dan Allah akan menghantar pertolongan dari sisi Allah. Itu je. Ya? Jangan ragu. Itu tak siap ni, tak ada. Kita banyak, Allah dah ikhtiarkan kita betul yakin bahawa kita akan sentiasa diberi pertolongan Allah ni macam-macam. Baling pasir jadi peluru pepandu, baling batu sebiji kat kapal perang musuh terbalik. Sengetkan songkok terbalik kapal musuh. Tak? Kita terperanjat ada selipar tu, tengok kapal terbang musuh, kita selipar kita, padahal selipar plastik kita baling kan, tapi pertolongan Allah suruh baling sampai ke kapal terbang jauh tadi, jatuh kapal terbang. Kita siapa tadi yang baling? Apa ya Allah. Jadi pertolongan Allah tu macam jangan kita fikirkan. Yang penting kita selalu buang akuan diri, mengesahkan Allah, akan datang karamah daripada sisi Allah SWT. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Sementara ni kita minta yang lain-lain, ya, saudara-saudara kita semua, teman-teman kita untuk menambahkan lagi pencerahan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan limpah rahmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk kita majlis kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, majlis mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, majlis zikrullah, majlis selawat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta kekasih-kekasihnya, kekasih-kekasihnya yang dua, mengasyikkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala didudukkan kita di bumi yang penuh barakah ini, Gunung Ledang, penuh sejarah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat barakahnya untuk memahami, barakahnya untuk kita dapat lebih memahami dan meyakini, iaitu dalam ilmu kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nakkan, itu yang tujuan yang sebenar. Mana jelajah-jelajah kita ambil keberkahan para wali-wali Allah. Apa yang kita nak keberkahannya untuk kita lebih lagi memahami dan mengenali Allah, mengenali diri dan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan utama kita. Yang lain-lain dapat bonus-bonus yang lain tu, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim. Ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia ini. Kita jadikan malam yang mulia ini sebagai hari-hari Allah. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kenal akan Sang Pencipta, pasti kita akan menjadikan hari-hari yang kita hadapi ini adalah hari-hari Allah.
Apa maksudnya? Tidak lagi merasai keakuan diri. Saya nak cakap talk kita pada 2 hari ini, dan semua sekali ya, perempuan, wanita dan lelaki ini bukan kalian semua bukanlah peserta, bukan peserta, tetapi jemaah kenal diri kenal Allah. Saya nak cakap ini kita ada jemaah Kelantan, Bacok, semua jemaah semua. Tapi yang baru kenal tu kan, yang baru kenal tu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia saja-saja nak datang ke ataupun dia saja-saja nak dengar ke, tak. Dan ini bukan saya isytiharkan peserta, bukan peserta, bukan. Tapi dia orang ni adalah jemaah-jemaah lama. Dan yang mengetahui maklumat tentang jelajah kenal diri kenal Allah ni, sebenarnya itu pilihan Allah. Mungkin daripada kawan-kawan dan sebagainya. Tak ada, ini bukan peserta. Macam saya letakkan bot kan, bot 1, bot 2, bot 3 tu, itu adalah aturan admin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak cakap pun kalian semua peserta, tak ada pun. Tak ada. Jadi semua ini panggilan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita nak sama-sama. Baru tadi saya sembang dengan saudara saya Khairul tadi dekat tempat makan tadi. Saya sembang dengan dia tadi. Menceritakan tentang anak, betul sama Khairul. Orang kampung saya. Saya cakap dengan dia tadi. Menceritakan tentang anak. Dia cerita dengan saya macam mana anak okey ke. Saya cakap anak saya tak okey juga. Ni saya terus terang, tak okey juga. Kalau anak Khairul, saya bersembang dia. Sebab apa saya cakap? Remaja sekarang rosak saya cakap. Bukan saya nak cakap main-main, bukan. Rosak. Sebab tak ada apa. Ini dalaman ni tak ada. Kan? Sampai bila saya kongsi dengan Khairul tadi, saudara Khairul tadi, sahabat saya. Bukan senang nak mendidik remaja sekarang ni. Bukan senang nak mendidik anak-anak. Kan? Bukan senang. Ni kita tengok anak-anak kita ni daripada ILP ni. Minta maaf cakap, kalau dengar lagi baguslah. Kan? Tu. Bukan senang. Kalau tak ada, kita tak kenal akan Sang Pencipta, rosak hati kita, macam mana kita nak menghadapi ke depan ni? Kita ikut je, rentak dan sebagainya. Sebab hati kita rosak. Kan? Hati kita rosak. Kan? Jadi saudara Khairul tu dia memikirkan tentang anak dia macam mana sampai suruh tengok kawan-kawan dia tengok anak kalau ada tegur, dia kata kalau ada tegur. Saya pun kalau contoh saya cakap dengan Khairul tadi, saya pun kalau nampak anak ni, contoh kalau saya satu kampung dengan dia, anak Khairul, contohlah anak Khairul buat silap ke apa dan sebagainya, saya nak tegur pun saya takut. Kan? Sebab apa? Dia kawan saya. Jadi sebenarnya saya cakap dengan dia, kita nak cakap malam ni, mak, bapa, ibu dan bapa main peranan, kenal diri betul-betul, kenal Allah SWT. Tak pernah dengar kenal diri kenal Allah. Siapa cakap tak pernah dengar kenal diri Allah? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tu hadis kursi. Kita mak bapak kita buat tak tahu je. Saya tak tahulah, ini maksud saya, ini kita nak bakar semangat. Saya kena bakar semangat semua ni malam ni. Kan? Kita semalam saya cakap pasal anak, hari ni saya cakap pasal anak. Kan? Hari ni kita cakap pasal mak bapak. Kena ada benda ni. Jangan rasa benda tu macam tak penting. Kan? Alah, ini saja-saja. Ini apa ni, majlis talk ni biasa-biasa je. Bukan. Bukan. Ini majlis Rasulullah SAW, majlis Allah dan majlis Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Kan? Kebaikan apa yang kita dapat? Kan? Kalau kita rasa kebaikan tu kita tak dapat, maknanya hati kita bermasalah. Semalam Ustaz dah cakap malam semalam di pulau, kan? Kita kena bertindak. Saya pun tak mampu. Siapa cakap saya mampu? Kalau saya cakap kan, saya tak cakap saya mampu pun. Kan? Tapi bertindaknya apa? Kan? Nampak?
saudara saya semalam, tadi dia luahkan kat saya kan, nampak apa tu, panggilan hati kolbun tu kan, hati dia dah bersih. Sebab apa? Dia nak anak dia supaya tapi kita sebenarnya kena bertindak, ibu dan bapa kena bertindak kan. Bila dalaman bapa kita, dalaman bapa ibu, dalam nang kita ni ada benda ni, Mahdi petunjuk kan, pasti dia akan dapat saluran tu, nanti Allah Ta'ala akan tunjuk satu kan. Penting tak? Kalau puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan rasa tak penting, saya tak tahu pun cakap apa kan. Ingat benda ni terlalu penting untuk kita mendalami perkara-perkara tauhid ni. Kalau cerita macam saya cakap dengan rumah saya tu, saya ni gitulah, kita nak kuatkan dalaman kita, memang kita kena cerita dengan isteri kita kan. Cerita apa-apa pun kan, insya-Allah. Saya sebut insya-Allah je. Contoh siapa-siapa lah tuan-tuan dan puan-puan, sebut insya-Allah je. Tunjuk alim lah tu. Nampak betapa rosaknya hati dia kan, tunjuk alim tu. Saya pergi sesuatu tempat, nak pergi hardware di satu kampung. Assalamualaikum. Tengok muka saya, tak jawab lagi salam, padahal jawab salam tu wajib kan. Jawab salam, saya pun bersangka baik, oh ini orang Siam kot kan, orang Islam bukan. Rupanya bila bercakap, rupanya orang kita, rupanya orang Islam rupanya. Bayangkan. Ataupun kita jawab salam, tu nak tunjuk alim tu. Salam pun tak nak jawab. Rosak. Sebab apa? Benda ni ditinggalkan. Bukan ilmu baru, tapi lama dah ditinggalkan. Lama sangat ditinggalkan. Saya pun sama juga kan. Dalam saya bekerja dan sebagainya kan. Jadi anak kita macam mana nak mengurus diri kan, nak mengurus diri dia berkehidupan dengan Allah macam mana. Inilah saya cakap. Saya cakap dengan saudara saya, kita ada 2 orang pendengar TikTok. Sahabat saya Hafizul dengan Kirol kan, bertanya. Seorang lagi kawan saya Zaim kan, bertanya dan terus bertanya untuk mendapatkan apa pentingnya benda kenal diri dengan Allah ni. Saya bukan ada ilmu, saya bukan apa, saya hanya share apa yang saya rasa dalam kehidupan saya ni. Apabila kita mendapatkan yang dikatakan mengenal diri kita, yang permulaan tadi Ustaz cerita tadi, asal-asal kita memang tak ada pun, kenapa kita nak mengaku kita ada? Itu je kan. Asal-asal kita tak ada pun. Allah Ta'ala Ustaz tadi, Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang mencipta sekalian alam ni. Itu pertama kita dah kena faham dah kat situ kan. Minta maaf, saya kena bakar sikit malam ni kan, sebab inilah peluang kita. Kita kena peluang kita nak bakar semangat kita supaya kita ni bertindak sebagai mak dan ayah kita. Kalau kita buat tak tahu je, macam manalah ya Allah, anak kita ada 5 orang, anak kita ada 6 orang. Tak sedih ke kita kan? Tak sedih ke kita? Kita pun belum tentu selamat lagi. Bukan saya cakap saya selamat, saya pun sedang berperang sekarang ni kan. La hayyun la alimun la qadirun, itu siapa yang cakap tu? Siapa yang ajar tu? Pecahan la ilaha illallah tu? Syekh Abdul Qadir Jailani. Pecahan tu kita kena semak kan. Sebab tu kita kena ada pembimbing rohani kan, pembimbing rohani, mursyid arif billah kan. Kalau tak ada, masalah kita. Itu kita sombong. Cakap tinggi mana pun, cakap tinggi mana makrifat pun kan, macam itulah sombong kan. Cakap orang ni, cakap orang tu, tapi dia tak cakap dalam diri dia kan, tak tembak dalam diri dia supaya nak menombor satukan Allah SWT. Dia tak rasa bersalah kan, tak nampak rasa salah dia. Dia rasa cakap makrifat dia konon tinggi dan sebagainya. Kau buka TikTok, kau buka YouTube sekalipun, kau cakap bahasa kau tinggi ke, kau jual apa ke, tapi kau rasa diri kau tu berpenyakit, dia buat tak tahu je, tak sedar. Tu masalah tu. Biar macam kita malam ni. Biar kita jadi macam malam ni kita berkumpul ramai-ramai ni, kita rasa sedar kita ni bahawasanya
kita sentiasa salah, ya Allah, zalamna, kan? Astaghfirullahalazim, zalam, ya Allah, aku menzalimi diri aku sendiri, ya Allah. Itu. Ini bukan nak cakap main-main ni. Kita ni kena cara nak memerangi itulah. Allah Taala suka. Walid Ibrahim Malik beritahu apa? Hari ini kita buat salah, besok kita taubat. Hari ini kita buat salah, besok kita taubat. Kan? Dan berulang-ulang kali benda tu. Malangnya kita buat lagi besoknya, dia kata kan. Jadi apa maksud Walid cakap macam tu? Apa maksudnya? Dia mengatakan bahawa suara ini dicintai oleh Allah. Sebab apa? Kita kena bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni banyak lagi keakuan-keakuan diri kita. Belum lepas lagi. Kan? Kita tak asyidda wal kufar betul-betul. Kan? Ni. Nak cakap. Kan? Kita buat tak tahu je. Peperangan dah berlaku. Kan? Sepatutnya kita dah masuk dalam medan perang. Kan? Jangan cakap saya panglima perang. Saya tak cakap pun saya panglima perang. Semua kena jadi panglima perang dan semua kena jadi, kalau perempuan semua kena jadi Sri Kandi perang. Semua, bukan saya seorang kan, saya sama-sama kan, kita sama-sama kena berperang. Masuk medan perang tu, perang dalaman tu. Itu Rasulullah SAW suka tu. Nikmat yang manis jadi pahit kan. Tu dia. Kalau orang yang betul-betul, kalau betul dia betul, kalau saya cakap kalau betul lah dia belajar makrifat, siapa-siapalah kan, dia akan rasa tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nampak orang lain, dia nampak diri dia yang salah. Macam Nabi Adam alaihissalam, dia tak nampak Hawa, dia tak nampak apa, tapi dia nampak disalahkan diri dia sendiri. Kan, nampak saya sentuh apa hari ni? Kan? Sang guru sentuh apa? Sentuh dalam kolbun ni kita, masalah kita ni dalam ni. Kan? Dalam surah Al-Quran pun beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala pun beritahu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam diri kamu ada penyakit yang kita tak nak kita settlekan dalam tu, clearkan dalam tu. Kan? Ni. Cakap betul-betul dalam diri ni. Ini saya keluarkan. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena keluarkan. Kena keluarkan ni. Syiddah wal kufar. Betul-betul perang betul-betul. Kan? Jangan tengok bahasa saya, ini bahasa saya nak saya perang diri saya. Saya tak sama-samakan dengan semua, tapi perang diri itu macam tu. Nak keluarkan betul-betul, kena tegas dalaman tu. Kan? Itu dia. Saya ajar anak saya, isteri saya macam tu. Kan? Saya tak ada anggap isteri saya bagus, anak saya bagus belajar benda ni, tak. Saya cakap kita kenal, saya nasihatkan kawan-kawan saya ke anak saya, isteri saya, cakap kita belajar kenal diri, kenal Allah ni. Kan, bukan kita nak anggap kita bagus, bukan kita nak anggap kita hebat, jangan anggap kita nak selamat, tak ada. Kita tetap masuk dalam medan perang yang Rasulullah SAW ajar. Jangan ada rasa keakuan diri, itu saja yang dapat membantu kita supaya kita berkehidupan dengan Allah SWT, tak ada hijab dengan Allah SWT, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, kita dipilih lagi hadir di majlis Allah ini dengan pembina kita Ustaz Aziz. Sudah 2 hari kita buat program macam ni, semalam di Pulau Besar, hari ni di Gunung Ledang. Walaupun badan terasa letih, tapi apabila dengar tok ni, rasa macam tubuh ni discharge lah. Rasa bertenaga lah sikit. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Abang Faizal dan Jemaah Melaka telah membantu, telah meringankan urusan lah. Semua itu pertolongan dari Allah. Terima kasih semua. Saya itu saja perkongsian saya hari ini. Tak nak buat lah. Buat selalu pun tak apa. InsyaAllah kalau ada rezeki kami datang.
Dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bazli, peserta baru join. InsyaAllah apa yang kita sering dengar daripada Ustaz Aziz adalah untuk buang keakuan diri kita. Dan proses untuk membuang keakuan diri macam-macam lah. Ada orang masing-masing punya jalan yang Allah tetapkan lah. So, jangan salahkan diri sendiri. Tapi still bila kita duduk dalam jemaah ni dengan guide daripada Ustaz, insyaAllah still on track. Walaupun macam-macam yang kita hadapi lah untuk membuang proses keakuan diri tu. Memang payah. Tapi dengan niat kita minta kepada Allah, kan, kalau kita jujur dengan Allah, kita ikhlas dengan Allah, Allah akan bukakan, teguhkan kita. Sebenarnya urusan hidup kita dengan Allah je sebenarnya. Tapi dengan pembukaan daripada guru, kan, membukakan benda tu, so benda tu jadi lagi strong, lagi kukuh. So kat situ sebenarnya bimbingan Allah secara tak langsung lah. So kita doa pada Allah, supaya Allah bukakan jalan, lagi faham, dan kita amalkan apa yang kita dengar selama 2 hari 3 hari 2 malam ni. Itu. Dan kita buat persiapan dalaman kita lah. Perangi hawa nafsu. Itu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar, makan dulu Ustaz. Makan dulu. Apa yang saya ingin kongsikan adalah pengalaman saya sewaktu berada di sini selama 2 hari. Sebelum ni, kalau diikutkan apa yang saya lalui tanpa kenal diri ni, agak tak tersusun. Apa yang berlaku apabila kita bangun pagi je, kita dah plan. Kita punya plan macam ni, nak bawa pergi sini, bawa wife pergi sini. Jadi apa yang berlaku, suasana tu semuanya jadi messy. Dia dah tak jadi, dia akan bergaduh dengan isteri. So apa yang kita buat semua tak kena. Bila kita ajak ke sini tak kena. Jadi apa yang bestnya sekarang ni, bila saya dah masuk dalam jemaah macam ni, saya keluar dengan isteri saya, keluar begitu je. Tak perlu nak fikir nak makan mana, nak pergi mana. Asal tengok je okey, makan sini okey, semuanya okey. Jadi sejak daripada itulah saya dengan isteri saya dah tak nak fikir ke depan dah. Jadi itu je lah pengalaman saya nak share lah. Sebab apa yang kita fikir, kita ni tidak ada apa-apa yang kita boleh fikir. Semua plan ni Allah dah susun daripada awal sampai akhir. Apa yang kita perlu buat adalah hanya yakin je apa yang ditetapkan oleh dia. Sekian. Saya ada sikit ni lah cakap nak ceritakan tentang dia ni lah, kan, cerita dia. Pasal apa saya boleh kata bersangkut paut lah dengan jemaah sini, dia terlibatnya dalam jemaah ni. Ceritanya minta ruang masa sikit lah saya cerita Pasal saya, kalau saya tak luarkan, dia jadi macam beku kat dalam cerita kan. Jadi pada mulanya saya ni nak katakan macam mana solat pun tak, apa pun tak, degil saya ni pun memang cakap memang lebih pada dunia lah, lebih pada dunia. Kalau kata azan apa lalu, azan ni lalu kat surau apa, memang saya tak pandang lah. Memang saya tak pandang. Jadi lalu pun lalu buat tak tahu. Kita patutnya kita ada rasa hormat. Macam maghrib tak keluar ke apa kan. Rasa macam tak ada apa, tak ada jiwa. Satu hari tu saya ni adalah
biasalah ladang Felda, jadi jagalah ladang kat dalam. Waktu malam tu saya fikir, tengok kenapa dia orang boleh keluar pergi pagi sedangkan dia orang bekerja. Boleh menunaikan 5 waktu, bekerja apa semua. Saya terfikir juga ke situ. Ini cerita permulaan lah ya, saya cerita. Minta masa sikit. Lepas tu saya fikirlah macam mana. Jadi saya pandang cermin, saya cakap kenapa dia orang boleh buat, saya tak boleh buat. Kenapa dia orang boleh buat, saya tak boleh buat. Sedangkan dia orang lagi tua daripada saya. Macam bapak-bapak saya, arwah bapak saya lah. Dia tak ada dah. Kenapa dia orang boleh buat? Sedangkan dia lebih tua daripada saya. Saya ni muda lagi. Kenapa saya tak boleh buat? Saya fikir gitu. Tapi tiba saya malam, pukul 4 pagi saya tersedar. 2 pagi saya tidur, saya tersedar. Cakap apa alamat ni kadang-kadang. Orang pergi saya cakap dekat cermin, mengalir air mata. Saya terus berubah. 5 waktu, memang saya tak tinggal. Kalau saya pergi mana-mana pun, saya tak tuju. Kalau macam orang rumah saya, ajak pergi mana-mana pun saya takkan tuju mana kedai saya nak makan, mana kedai saya nak pergi ni, makan ke apa, saya akan fikir satu je, mana saya nak solat. Mana saya nak solat, mana sampai saya bawa standby dalam saya punya kereta, letak sejadah dengan anak-anak saya sekali apa semua. Tiba satu hari tu kawan sahabat saya ni, dia ajak tolong dia potong buah lah. Dia potong buah saya angkat lah, kira saya loading buah, hantar buah ke platform. Dia tegur saya. Saya sampai semayang dalam kebun semua saya semayang. Dia tegur saya. Boy, dia panggil saya boy. Boy, jangan cari pahala sangat, dia kata. Kau cari apa, kau cari pahala ke, dia kata. Dia tegur saya macam tu. Saya pun terpinggir lah, kenapa pula kan. Sedangkan dalam dunia ni memang nak pahala lah. Jadi nak pahala lah. Lepas tu besoknya saya terfikir-fikir kenapa dia cakap macam tu. Saya fikir balik. Lepas tu besoknya dia kata, boy, jangan kejar surga sangat. Ni sahabat saya cakap gini. Sampai sekarang saya terngiang dia cakap, jangan kejar surga sangat. Saya terfikir kenapa kan. Fikir. Satu hari nanti dia kata, saya ni suka macam kaji. Macam kita kata, apa yang ayat macam kita tengok Ustaz Wardi ke apa cantik untuk kita punya dalaman kita apa semua, saya akan share. Jadi dia ni macam terpias sebenarnya, apa yang kau share ni kan. Dia akan tanya gitu. Jadi satu hari pergi dekat kebun buat les semula, dia cakap, nanti ada satu ustaz, dia kata, aku bagi kau satu ustaz. Ustaz ni dia kata, dia lupa dah masa tu, dia kata, ustaz apa, dia kata dia lupa. Okey, nanti cakap. Lepas tu tak boleh dia buat dia ingat. Dia kata dia bagi Ustaz Aziz nanti. Dia tak bagi lagi. Lat 2-3 hari baru dia bagi. Saya tengok semua saya ikut. Oh, ini cerita dia cakap kan. Jadi dari situ saya fikir. Dia terus mendalam dalam hati saya. Dalam hati saya sampai saya tengok Ustaz Aziz punya ni, saya komen, saya like, saya komen. Tapi saya tengok kat YouTube, TikTok saya tak tengok lagi masa tu. Saya baru dia hantar saya pun link TikTok. Link YouTube. Jadi saya tengok. Lepas tu dia ceritalah sikit-sikit. Dia pun kawan saya, sahabat saya ni ada belajar, tapi dia tengok orang kalau dia nak cakap kan. Dia tengok orang nak cakap. Jadi dia kata saya tengok saya boleh sikit-sikit sampailah saya sekarang ni. Sampailah saya sekarang ni macam saya anggap dia memang, saya cakap dia ni, pada saya dia ni, dia buka pintu hati lah. Memang yang cakap ni memang jalan ceritanya kan. Tapi saya huraikan lah supaya kita semua dapat tahu kan. Jalan cerita dia semua. Saya pun insyaAllah lah saya boleh buat akuan. Tapi memang susah saya cakap. Saya kalau duduk sekejap, saya terfikir. Macam Ustaz cakap kan, kalau nak angkat ni, siapa ni? Ya Allah, Allah yang angkat kan. Sampai saya tahap macam tu. Dia akan datang. Tapi tiba masa dia akan sampai. Dia akan sampai akuan diri juga. Tapi kena ingat lah. Setiasa kena ingat. Sampai dia ajar kena ingat itu. Itulah cerita saya. Sampailah saya sekarang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Dia pun dah cakap dah tadi. Saya sebelum sampai sini, kita Ustaz tadi dah cakap sebulan betul jemaah kita nak sampai ke sini lah 2 hari kan, 3 hari. Sebelum tu kita plan sebenarnya nak pergi KL nak jumpa Ustaz Aziz sebenarnya. Kita plan kita cakap dengan si boy ni. Mula-mula kita pergi naik kereta, lepas tu kita dah tahu jalan, kita pergi naik motor pula.
Punca dia mula tu. Tu Ustaz Latif cakap sebab bulan 2 kan. Bulan ni lah. Ada buat 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Memang cantik sangat lah. Tu tanpa plan lah. Tapi Alhamdulillah sampai juga kita dengan izin Allah. Dapat bersama pun ramai pun jemaah daripada Kelantan pun ada. Tergugat juga kita dengar daripada Kelantan. Lagi jauh punya. Ingatkan kita dari Mesir lagi jauh. Rupanya dari Kelantan lagi jauh. Memang Alhamdulillah. Itu je lah yang saya nak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Haji Aziz, rakan-rakan baru yang saya pun jumpa, ibu-ibu, bapa-bapa. Saya sebenarnya tak ada apa-apa saya nak ni. Saya pun masih lagi bertatih lagi. Terus terang saya katakan ni guru saya yang Bongsu. yang kedua lah. Saya sebenarnya pun dah pernah berguru. Tak ada apa lagi yang saya nak ucapkan. Minta halal apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam meniti jalan kita mengenal diri, mengenal Allah, insyaAllah. Sekian saja kepada saya. Pertemukan, kita diperjalankan ke Gunung Ledang. Jadi saya amat bersyukur dapat berjumpa dengan jemaah-jemaah daripada negeri lain yang di mana di dalamnya kalaulah boleh orang YouTube ya dapat lihat betapa di sini terselah kasih sayang yang begitu nyata. Ya, kita seperti walaupun baru berjumpa tapi seperti bertahun-tahun rasanya walaupun sebentar kita berjumpa tapi macam seperti adik-beradik, seperti satu keluarga yang begitu erat kasih sayang. Jadi mereka masak, kemudian bersama-sama kami duduk berseronok seperti satu keluarga yang besar. Jadi di situ untungnya kepada siapa yang belajar kenal diri, kenal Allah, di mana bukan sahaja dititik beratkan tentang ilmu kenal diri, kenal Allah, tapi kami dapat juga kasih sayang amat tinggi di antara kami, dan syukur Alhamdulillah. Jadi itu sebab selain daripada mereka mengamalkan ilmu syariat, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi bila belajar tentang kenal diri, kenal Allah, bila kita fokuskan siapakah diri kita, jadi bila kita tahu bahawa bila diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah, jadi maka betullah apa yang kita syahadakan. Jadi di sini adakah penting untuk kita belajar kenal diri, kenal Allah? Kenapa kita sering diingatkan? Setiap hari ada talk. Kenapa kita diperingatkan? Jadi tak lain tak bukan supaya apa yang kita syahadakan, apa yang kita lafazkan selama ini, la ilaha illallah, kita tidak tersasar daripada landasan yang sepatutnya. Jadi di sinilah yang pentingnya kita dengar setiap hari apa yang guru kita terangkan, supaya bila kita betul-betul meninggal, ya, bila dikebumikan, tauhid kita kepada Allah, kita mengisahkan Allah itu adalah sebenar-benarnya, bukannya hanya dilafaz di mulut, tetapi daripada dalam kita. Jadi itulah yang penting. Terlalu penting sangat, terlalu penting sangat. Jadi kepada siapa yang
jemaah-jemaah yang belum lagi dapat berkumpul. Jadi insya-Allah sekiranya ada perkumpulan jemaah lagi, datanglah, rasailah macam mana rasa kasih sayang yang terbit daripada bila kita belajar kenal ilmu, kenal diri, kenal Allah. Jadi terima kasih kepada jemaah-jemaah yang datang, ya, kepada jemaah Kelantan, jemaah daripada Selangor. Jadi rasa seronok, ya. Rasa macam dah lama sangat berkenalan. Jadi itu sahaja yang saya nak kongsikan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, malam ni kita dapat berkumpul dalam majlis talk kenal diri kenal Allah. Saya satu perkongsian daripada saya, bila berada dalam pengajian, kita akan diuji dengan pelbagai ujian, dan salah satunya ujian adalah ujian dengan guru. Jadi saya pernah dituduh macam-macam lah. Salah satunya dituduh taksub dengan guru. Jadi saya berkongsi dengan suami. Saya kata, ibaratnya mak ayah kita ni dah mendidik kita, menghantar kita ke sekolah, buat banyak-banyak kebaikan. Tiba-tiba ada jiran datang ke rumah, cerita pasal keburukan mak ayah kita. Walaupun ia betul, adakah kita nak benci mak ayah kita tu? Ibaratnya macam itulah bila kita dengan guru. Tambah-tambah lagi guru yang membimbing rohani kita. Yang sebelum ni kita banyak dah kita tinggalkan. Kita rasa semua yang kita buat ni kita, kudrat kita, hidup kita, penglihatan kita. Tapi bila kita belajar, kita dah dapat rasa semuanya daripada Allah. Kita rasa kita pandai sendiri tanpa bimbingan guru. Dan kita terikut-ikut untuk membenci. Jadi itu satu kesilapan yang besar lah. Jadi sebab itulah bila kita boleh nilai diri kita sendiri, sejauh mana hubungan kita dengan guru tu. Kalau datang pelbagai ujian pun, datang pelbagai fitnah, kita masih kekal, kita masih percaya, kita masih perlukan guru tu, insya-Allah kita akan berada dalam jalan yang betul. Tapi jagalah hati kita ni agar tidak mudah percaya dengan fitnah-fitnah, dengan kabar-kabar angin. Dan fitnah itu sesungguhnya sangat dahsyat dan boleh meruntuhkan perhubungan sesama manusia. Ibaratnya kita sebarkan satu fitnah, macam satu cerita, kita ambil bulu ayam, kita sebarkan. Jadi bila kita dah sedar rupanya itu fitnah, macam mana kita nak kutip balik bulu ayam tu? Tak akan mampu kan? Tapi cerita yang tak betul tu dah tersebar. Jadi berhati-hatilah. Saya menyuruh diri saya sendiri juga untuk sentiasa terus istiqamah dalam pengajian ni. Dan tak lain tak bukan, pengajian ni adalah untuk mendidik hati kita, untuk kenal siapa pencipta kita, dan tak lain tak bukan takluk untuk kenal Allah adalah kenal diri. Itu saya daripada saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah kerana Dia memperjalankan kita sampai ke sini. Daripada semalam ke Pulau Besar, hari ini ke Gunung Ledang. Sebenarnya kita just orang kata enjoy every moment. Jangan banyak-banyak fikir. Sebenarnya kalau banyak-banyak fikir memang tak jadi datang sebenarnya. Macam-macam hal lah. Tapi Allah dah jemput, alhamdulillah sampai juga. Terima kasih. Yalah, Ustaz dah selesai cakap kan.
Tapi saya pun tak ada cakap apa-apa sebenarnya. Terima kasih kepada Ustaz Aziz dengan Ustaz Latif sebab banyak memberi pencerahan lah dalam perjalanan kita untuk mengenal diri, mengenal Allah ni. Tapi dalam hidup kita ni sebenarnya Allah tu jadikan kita, sebenarnya dia tak nak kita rasa tekanan, tak bahagia, kecewa, derita. Bukan sebenarnya. Macam kita lah, contoh kita manusia, kalau kita mencipta sesuatu kan, takkan kita nak rosakkan benda tu kan, ataupun kita nak buat dia sakit ke, nak buat dia rosak ke, nak buat dia susah hati ke. Tidak. Sebab Allah tu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia takkan buat kita macam tu. Kita je rasa macam tu. Sebab kita ada fikiran. Fikiran sebenarnya mengganggu hidup kita ni. Sebab fikiran ni dia nak kita jadi yang baik je. Kalau yang buruk tu, fikiran tu akan tolak. Fikiran tu tak nak. Kan biasanya kita kalau dalam hidup, kalau kita terima sesuatu berita yang tak baik, mesti kita tak nak. Kita rasa kita nak larikan diri. Tapi sebenarnya benda tu semuanya baik. Kita terima je semua dengan positif, insya-Allah hasilnya akan positif. Macam itulah hidup kita ni. Lagi satu sebenarnya, dalam hidup ni kita tak perlu macam Ustaz Latif katakan, kita kena fikirkan macam mana kita nak, macam kalau anak kita masalah ke, isteri kita masalah ke, suami kita masalah ke. Sebenarnya kita tak perlu fikirkan diorang. Hidup kita sebenarnya kita kena betulkan diri kita sendiri. Diri kita jangan betulkan orang lain, sebab kita tak ada daya upaya. Kita la haula wala quwata illa billah. Kita betulkan diri kita. Sebenarnya hasil daripada kita betulkan diri kita tu, Allah akan bagi jalan untuk orang lain tu akan tengok kebaikan tu pada diri kita. Jadi automatiknya mereka pun akan berubah ke arah apa yang kita nak. Sebab fikiran kita ni yang mengganggu sebenarnya. Kita nak baik je, kita nak anak kita baik, kita nak anak kita pandai, kita nak segala-galanya. Tapi tak perlu tu semua sebenarnya. Kita baikkan je diri kita. InsyaAllah kita berjaya dunia akhirat. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini bertuah lah belaka. Sebab kita dapat berjumpa sebenarnya untuk mengenal diri, mengenal Allah. Lepas tu apa? Jangan ada keakuan diri sebenarnya. Apa lagi? Cakap tak dapat. Tak keluar. Itulah saja. Oh tadi. Oh alhamdulillah. Dapat menyelam. Sebenarnya tak dapat. Lepas tu minta juga dia kabulkan. Alhamdulillah. Dapat juga hasrat tu kan. Kuat semangat. Ya, kuat juga lah semangat tu. Masa tu kan masih lemah. Baru-baru tu lemah. Lepas tu lama-lama jadi kuat semangat kita kan. Siapa pertolongan siapa? Allah. Allah yang Maha Esa. Itulah saja pencerahan untuk malam ini. Bila-bila nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih laku Ustaz. Laku lah mari tu. Terima kasih laku. Assalamualaikum.
Mak tak ada dia. Kak Zat tu. Bahasa tak sudah. Mari dulu tanya ayat dia. Kak Zat, mari dulu. Ni nak ucap ni. Nak suruh ucap ni. Kak Zat. Nah. Mari dulu. Ada situ? Tak. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Allah, terima kasih semua ahli jemaah saya yang dikasihi dengan kasih sayang Allah. Hari ini dapat ilmu baru bagi saya. Ustaz Okey, Ustaz ijazah masa duduk mandi tadi. Terima kasih Ustaz. Tidak sia-sialah saya mari. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Lepas tu sekali lagi harapan saya dan semua, belajarlah ilmu, mengenal diri, mengenal Allah. Nescaya kamu selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Dan saya minta maaf lah kalau saya masak, saya makan, awak makan tu tak sedap ke kerana, tapi saya buat masakan saya tu adalah dengan penuh kasih sayang Allah. Ayat apa dia? Tak ada dah. Itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak dalam air. Ustaz, saya nak royak boleh Ustaz? Boleh. Saya menyelam tadi. Pertama saya bunyi suara. Yang kedua, saya menyelam lagi. Bunyi lagi kuat suara tu. Takut saya. Tapi Ustaz kata abaikan. Yang ketiga lagi kuat. Itu sajalah Ustaz. Banyak dah. Nak klik dah esok. Tak dengar. Saya takut je. Cepat-cepat terakhir dah nak klik esok. Jauh. Zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita semua boleh bersatu. Dan esok kita berpisah. Tapi tubuh je, jasad je pisah, tapi hati kita tetap bersatu. Dan akan bertambah lagi jemaah kita. Gitulah Ustaz. Tu je lah hari ni. Esok nak balik dah. Kena royak ni. Pak ni kecek dah hari. Kami jemaah daripada Kelantan minta maaf lebih kurang hak mana minta maaf lebih kurang masuk ke persediaan itu ke. Dah minta maaf lah ke dah. Kalau kabut habis tu nak royak kata bukan urusan kita ke. Kita ikut je mana hak kata hak dia susung. Kita rasa kita susung ke, tapi dok dia belaka. Lepas tu nak royak kata jemaah hak ikutlah
sesiapa yang belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, dialah paling bertuah. Tak ada perkataan nak diucapkan, nak kata sangat-sangat bertuah, sangat-sangat butuh. Kan? Lepas tambah lagi kami keluarga baca bukan kata dalam satu keluarga boleh sore ke, tapi alhamdulillah keluarga baca ni kebanyakan semua boleh. Semua boleh kan. Keluarga Una di Thailand pun alhamdulillah boleh juga, satu keluarga pun boleh juga. Tapi minta hak pendengar YouTube ke, hak mana dapat sore akan bertambah-tambah lagi ahli keluarga, akan bertambah-tambah lagi jemaah kenal diri, kenal Allah. Alhamdulillah, syukur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dahlah, terima kasihlah semua. Dah, itu saja. Mengajak kita berkasih sayang sama-sama, menombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita setiap masa, dan juga mengajak kita tak lain untuk mengesakan Allah seperti mana Allah sejak azali abadi dia aja yang mengesakan diri. Itu adalah satu pesanan yang sangat kasih sayang. Inilah pesanan para rasul. Pesanannya adalah pesanan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, keamanan. Jadi bersyukur kita dapat menyambung kerja-kerja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mudah-mudahan senyum tengok kita menyambung. Ikut aturan ni kita tak mampu, tapi bila Allah menghendaki tak ada yang susah. Bila Allah tu menghendaki. Jadi alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah. Saya ucap terima kasih untuk besok kita dah selesai, insya-Allah. Sama-samalah apa yang kita dapat pada 3 hari 2 malam ni, kita sama-samalah kuatkan lihat amaliah kan. Yang pertama sekali iaitu kita sebarkan 2024 ni, pergi sebarkan. Sebab kita dah dapat dianugerahi oleh Allah, kita sebarkan. Seberapa banyak yang boleh sebarkan. Ajakkan kasih sayang ni tadi, ajakkan. Kerana kita tak ada masa dah. Nanti masa tu terjadi, nanti baru kita tahu perlunya. Sebelum ni, ya Allah, mengapa daripada dulu aku tak sebarkan cepat-cepat. Nanti bila dia jadi baru kita faham nanti. Jadi sebelum terjadi tu elok kita sebarkan, supaya masing-masing kita keliling kampung kita, keliling negara kita, semua memahami. Terutama pemimpin kita. Kalau pemimpin kita tahu, mudah yang lain boleh ikut. Jadi kita sama-sama doakan pemimpin negara kita, agung, raja agung ke. Kita sentiasa doakan dan kita ajakkan. Kalau dia jadi pemimpin ni, bawa benda ni, kenal diri, kenal Allah ni, lagi mudah sebenarnya. Sebab ibarat pemimpin ni, seperti dia ni kepala kereta api lah. Kepala kereta api, yang mana kalau dia tu bawa tu bagus, ke arah mengesahkan Allah, semua rakyat-rakyat ni, gerobak dia semua akan ikut, mudah. Macam kita ni gerobak, nak diarah-arah susah. Tapi walau bagaimanapun, kita maknanya Allah Ta'ala tetap suruh juga, sebaik-baik perkataan adalah, sesuka-suka Allah adalah kita mengajakkan manusia untuk mengesahkan Allah, kenal Allah, dapat Allah Ta'ala, berkehidupan 24 jam dengan Allah tanpa merasa ada keakuan diri. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kerana saya tengok semua masing-masing tengah kuat-kuat semua. Saya pun dah lemah ni, lapar. Jadi yang lain semua masih kenyang dan kuat lagi. Saya lah berhenti dulu ya. Sekian. Terima kasihlah perhatian semua ya, jemaah-jemaah daripada Kelantan, daripada Selangor, daripada mana-mana pun, Mersing ni semua ni bagus semua, alhamdulillah. Mendapat berkah, mendapat apa? Orang kata barakna. Mempunyai keliling kita ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala. Ya, terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf sangat kalau ada kesalahan saya, kesilapan saya, dan juga dalam menyampaikan ada rasa tersinggung, ada rasa akuan diri saya. Wa'afu minkum. Saya minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.
Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil